Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Ketua. Saya mohon izin untuk bertanya kepada pihak kementerian kerana persoalan ini telah 2 kali dibangkitkan dalam ucapan dasar, sama ada di bawah pembentangan belanjawan yang lalu maupun beberapa siri pembentangan undang-undang. Itu berkenaan dengan jumlah keseluruhan mata wang dalam edaran sebagaimana yang dimaklumkan. Ada beberapa maklumat yang saya rekod yang tidak konsisten. Sebagai contoh, pada 25 November 2011 yang lalu, pihak Bank Negara telah mengeluarkan maklumat melalui Warta Kerajaan Persekutuan mengatakan bahawa mata wang dalam edaran adalah sebanyak 59.617 bilion ringgit. Walau macam mana pun, beberapa hari selepas pada itu, saya telah membuat semakan di dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara dalam berbentuk kertas secut yang mengatakan bahawa pada tarikh yang sama, mata wang dalam edaran adalah dalam sekitar 44.3 bilion. Mengambil kira kedua maklumat ini, iaitu dalam pada pengamatan saya dalam tempoh laporan yang sama ataupun pengeluaran data dalam tempoh yang hampir sama, kemungkinan perbezaan antara 3 minggu ataupun kurang daripada 1 bulan. Perbezaan dalam pengemukaan tentang nilai mata wang dalam edaran adalah sebanyak 30.12%. Perbezaan antara Warta Kerajaan pada 25 November 2011 dengan satu lagi laporan yang dikeluarkan oleh Kertas Secut Bank Negara, 44.3 gitu lebih kurang. Jadi persoalan yang saya nak tanya dari segi kredibiliti laporan yang dikeluarkan oleh pihak yang sama, saya beranggapan bahawa antara relevannya isu yang dibangkitkan ini, selain daripada saya belum mendapat penjelasan, dan apabila ada 2 angka yang agak selisihnya agak signifikan, iaitu sekitar 30%, maka saya rasa saya pilih untuk mengemukakan persoalan ini di dalam bahagian dasar perbincangan berkenaan dengan Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan 2012, dan saya harap kita sekurang-kurangnya mendapat satu kedudukan yang mutabarlah, yang muktamad. Ini adalah kerana persoalan dibangkitkan tentang asas pengurusan kewangan, asas sistem kewangan yang dikawasili oleh Bank Negara dan dimainkan peranannya oleh beberapa bank tempatan, termasuk juga bank yang bertaraf komersial ataupun bank yang ditubuhkan khas untuk mengambil peranan sebagai institusi kewangan bagi pihak kerajaan sebagai pelaksana untuk menguruskan apa saja bentuk bantuan kewangan ataupun penjanaan kewangan dalam bentuk domestik. Ini yang lebih ditumpukan. Selisih 30% dari segi penawaran mata wang dalam edaran adalah satu yang agak boleh menimbulkan panik dari sudut kedudukan atau nilai mata wang berbanding dengan produk ataupun barangan, malah services yang ditawarkan dalam negara kita. Ini telah banyak menimbulkan kecurigaan, mengatakan kita telah cuba menyembunyikan selisih ini kerana kita bimbang dia akan mencerminkan kedudukan inflasi yang terkini dalam negara kita. Ada juga yang melontarkan pandangan bahawa kita tidak mahu mengemukakan kedudukan terkini kerana kedudukan atau nilai terkini itu boleh membayangkan berapakah kekeliruan kita dalam mengira CPI ataupun Consumer Price Index kita yang terbaru. Saya tidak tahu sama ada kementerian-kementerian yang berkaitan atau bersangkutan dengan isu ini telah pun mengemukakan
penemuan masing-masing. Walau macam mana pun saya ingin mengesyorkan bahawa kita patut ada satu mekanisme sekiranya tidak berjaya kita kemukakan dalam bentuk dui tahunan, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 tahun kewangan. Barangkali kerajaan sebagai institusi yang kredibel harus mengemukakan kedudukan ini supaya tidak timbul tomahan ataupun spekulasi, kerana spekulasi ini mengundang beberapa masalah termasuk dari segi sudut negatif ini dan persepsi politik. Dan sudah tentu peranan kita dalam Dewan ini seboleh-bolehnya tidak mahu menggunakan isu spekulasi politik untuk tujuan keuntungan atau meraih apa-apa motif keuntungan bagi kedua-dua pihak, sama juga di pihak kerajaan. Sebab itu saya ingin menyerulah, sebenarnya tiada isu politik dalam Dewan pada kedudukan kita. Tidak ada. Semuanya hanya semata-mata kerana untuk melihat kedudukan yang baik, dan saya memilih memain peranan untuk membangkitkan isu-isu ini hanya bertujuan untuk mendapat penjelasan dan diberi penerangan supaya kekeliruan ini dapat kita selesaikan. Dan ini ada satu perkara yang baik untuk pihak kerajaan. Saya yakin Timbalan Menteri mampu untuk memberi penjelasan. Sebab itulah saya bangkitkan spesifik tadi berkenaan dengan urusan yang berkaitan dengan edaran mata wang di dalam pasaran. Saya juga ingin meminta penjelasan sekiranya maklumat boleh dibantu ataupun dikumpulkan dalam masa yang singkat ini, iaitu satu masa dulu pihak Timbalan Menteri telah, yang mewakili kementerian, telah menyebut tentang kebimbangan yang wujud terhadap kekeliruan masyarakat kepada jumlah nilai mata wang dalam akaun-akaun yang tidak dituntut. Maksudnya jumlah nilai yang tidak lagi dimanfaatkan, termasuk dalam akaun gantung ataupun jumlah akaun-akaun pemegang akaun yang tidak lagi aktif, yang disifatkan sebagai amount yang tidak dituntut. Mengikut maklumat yang terakhir yang mengikut catatan saya pernah disebut di dalam Dewan adalah dalam sekitar 6 bilion ringgit akaun yang tidak tertuntut, yang melibatkan sebilangan daripada pemegang akaun dan juga sebahagiannya merupakan akaun berstatus tidak bermaslahatin. Oleh kerana dalam undang-undang ini juga menyebut tentang bagaimana kaedah kita menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan akaun-akaun yang tidak bertaraf bermaslahatin, iaitu yang melibatkan sama ada pelabur asing ataupun pihak asing, atau mungkin juga yang melibatkan usaha sama di antara dua pihak, tetapi di antara keputusan-keputusan untuk pemindahan pusat beroperasi ataupun memindahkan segala bentuk pelaburan di luar kepada negara kita. Saya rasa ini perlu ada penerangan, kerana justifikasi jumlah ini rasa saya akan berubah dari masa ke semasa. Mengikut kefahaman saya, apabila Menteri Perdagangan Luar MITI yang menyebut bahawa untuk 3 tahun kewangan 2010, 11 dan dijangka 2011 akan ada sedikit penurunan tentang nilai nilai foreign direct investment keluar yang dikatakan yang sedia ada dalam negara telah berlaku pengeluaran ataupun kebenaran untuk memindahkan FDI ke negara luar. Walau bagaimanapun ada angka yang saya catatkan tentang
jumlah FDI terbaru yang telah diluluskan, walau macam mana pun angka tersebut juga mengambil kira jumlah yang diluluskan tapi belum lagi membuat pelaksanaannya atau melaksanakan keseluruhannya, dan juga perbandingan di antara yang telah pun diberi kelulusan untuk memindahkan operasi keluar negara. Adakah jumlah yang dikatakan tidak dituntut ini juga melibatkan syarikat ataupun kepentingan-kepentingan yang saya sebutkan tadi yang telah pun memindahkan operasi ke luar negara? Apakah pula cadangan untuk kita memberi perakuan kepada beberapa sekatan yang kita cadangkan? Sebagai contoh, pihak berkuasa negara China telah memperketatkan peraturan untuk memindahkan ataupun peraturan untuk perancangan untuk mengalih ataupun menumpukan kepada kawasan ini di luar pada sepatutnya. Kita pernah melakukan keputusan atau exercise begitu pada satu masa dulu dengan mengemukakan apa yang dipanggil sebagai sekatan modal. Kita mengetatkan prosedur pengeluaran modal untuk dialihkan ke luar negara, dan kita juga pernah memperkenalkan sistem mengikat apa yang dikatakan mengikat mata wang ataupun packing currency. Kita pernah melaksanakan perkara-perkara sebegitu. Walau macam mana pun, adakah kerajaan bersedia apabila kita mendengar adanya amaran atau tanda-tanda awal yang berlaku akan berlaku? Semalam ada diberitakan beberapa orang menteri kewangan di negara-negara ASEAN mengemukakan kebimbangan mereka bahawa akan wujud satu krisis baru yang mungkin akan memberi kesan paling hebat kepada negara-negara yang berstatus seperti negara kita dalam Pact ASEAN, dan masing-masing mencadangkan beberapa langkah awal, dan di antaranya yang pernah dibuat oleh negara kita, dan saya rasa negara kita pernah mengisytiharkan langkah itu berjaya, iaitu mengikat mata wang berbanding dengan mata wang Amerika Syarikat pada masa itu masa. Kita pernah lakukan perkara sedemikian, dan untuk tujuan itu ataupun untuk langkah awal itu, adakah bank negara ataupun pihak kementerian mencadang untuk mengulangi langkah ataupun polisi tersebut untuk satu jangka masa, kerana memandangkan kejayaan yang dikatakan pernah kita buat satu masa dahulu. Semasa menjawab soalan lisan di waktu pagi, Timbalan Menteri telah pun mengemukakan bahawa langkah penjualan ataupun langkah membenarkan penjualan NPL oleh bank negara kepada beberapa bank tempatan adalah baik dan terpaksa dibuat kerana untuk tujuan mengukuhkan kecairan modal ataupun mengukuhkan modal dalaman bagi setiap satu institusi kewangan yang diberi kebenaran, dan jumlah itu dikatakan terhad kepada hanya 3 bilion ringgit. Dan saya tidak berpuas hati atas maklumat yang diberikan, kerana saya telah mendapat pengesahan daripada pihak CEA SEM yang bertegas mengatakan jumlah yang diuruskan oleh mereka adalah di dalam jumlah 8.4 bilion, iaitu agak hampir 300% daripada jumlah yang dikatakan dibenarkan.
sebagaimana dijawab atau diberi keterangan oleh Timbalan Menteri. Saya tidak memegang kepada kredibiliti angka yang diberi oleh CAM secara rigid, tapi barangkali agak tidak mengesabah kalau satu institusi yang kita tubuhkan dan kita iktiraf mengemukakan angka yang agak jauh selisihnya daripada 3 kepada 8.4. Walau macam mana pun saya melihat kepentingan isu penjualan MPL ni kerana dia juga melibatkan kepentingan umum yang ramai. Walaupun dikatakan MPL ni dari sudut pemegang-pemegang akaun persendirian ataupun individu-individu persendirian tidaklah besar, tetapi mungkin jumlahnya ataupun statistik bilangan dia mungkin lebih besar daripada kedudukan institusi, kerana pemegang akaun persendirian sudah tentu terhad kepada jumlah mata kewangan yang sedikit, tetapi jumlah ataupun bilangannya banyak ataupun ramai. Jadi saya mengambil kesempatan sekali lagi, kalau pihak menteri rasa perlu memberi penerangan yang selengkapnya, saya ingin memahami isu ni kerana kepentingan penjualan MPL kepada pihak sama ada tempatan ataupun asing, dan saya fikir yang lebih berkepentingan atau mempunyai commercial value, melihat commercial value ini tinggi, sudah tentu ada di kalangan pihak asing. Saya tidak merasa pihak institusi perbankan tempatan melihat isu MPL ni, pembelian MPL ni satu perkara yang sangat menguntungkan pada mereka. Saya tidak fikir begitu. Walau macam mana pun saya mengambil prasangka baik yang kita ada sesuatu yang nak diterangkan, sebab ini barangkali boleh mendatangkan kebaikan kepada kerajaan ataupun kepada negara. Perkara terakhir, saya nak minta penjelasan berkenaan dengan pengumuman kepada beberapa galakan kerajaan yang telah diumumkan seawal tahun lalu berkenaan dengan usaha untuk menggalakkan urus niaga sukuk bukan ringgit yang telah kita keluarkan kebenarannya ataupun keluarkan lesen yang kita lesenkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2011, dan katanya galakan ini akan dipanjangkan untuk 2 tahun akan datang. Pada pandangan pihak kementerian, berapakah nilai urus niaga sukuk bukan ringgit ni yang kita jangka berlaku, dan manfaatnya yang kita tawarkan tu justifikasinya kepada institusi tempatan yang mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam urusan ini. Padahal rasa tu. Terima kasih banyak.